A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya, buat pertama kalinya hari ini adalah merupakan detik yang sangat bersejarah, yang mana inilah peluangnya untuk kita memaparkan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di luar sana, yang sedang menyaksikan secara live program kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi sedikit tentang adat yang berkisar tentang jawatan pemimpin kita, iaitu Datuk Undang Luwak Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bersama dengan saya pada hari ini adalah Yang Teramat Mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Muhammad bin Haji Abdullah, yang ini Datuk Undang Luwak Johor. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang, walaupun orang kata Datuk Undang Luwak Johor ni dengan saya ni bukan hari pertama lah, selalu jumpa, dan saya masih lagi sogan dengan sebab dia ni humble, mudah hai orang, tak susah dah. Banyak kali ajak saya makan sama-sama. Jadi alhamdulillah. Tapi hari ni kita nak bincang soalan-soalan yang basic. Soalan-soalan basic, dan insya-Allah kita akan ada lagi siri-siri yang lain. Tapi untuk permulaan ni, sebab untuk generasi di luar sana ramai yang tak tahu tentang Undang Luwak Yang Ngompek ni, apakah peranannya, apakah fungsinya. Yang ada dalam buku teks hanyalah Datuk Undang Yang Ngompek ni melantik Yang di-Pertuan Besar. Sedangkan lebih daripada tu tak ada. Jadi sebagai permulaan pada hari ini, mungkin soalan pertama saya, bolehkah Yang Teramat Mulia terangkan secara ringkas sejarah Undang Luwak Johor untuk pengetahuan generasi masa kini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Samsul Debat kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menerangkan dari sudut sejarah Undang Luwak Johor itu sendiri. Jadi institusi undang ini bermula pada sekitar 1723, di mana seorang orientalis barat, seorang wanita datang daripada Britain, datang ke Negeri Sembilan. Dia datang ke jajahan Luwak Johor ini. Dia mencatit orientalis barat ni datang pada tahun 1723, datang ke wilayah adat Luwak Johor ini, datang sebagai pengkaji. Jadi yang tu pertama kajian dibuat ataupun catatan dibuat oleh orientalis barat pada tahun 1723. Tetapi kemungkinan institusi Datuk Undang di Negeri Sembilan itu wujud mungkin lebih awal, sebab sebelum tu orang-orang Melayu ataupun orang-orang asal penduduk di Negeri Sembilan ni tak pandai membaca dan menulis. Jadi catatan rasmi tak ada. Catatan rasmi itu kurang dicatatkan. Betul. Jadi apabila seorang orientalis barat, seorang wanita datang ke wilayah adat Luwak Johor itu, jajahan Luwak Johor itu, itulah permulaannya dicatatkan. Dia datang ke Johor, berjumpa dengan datuk-datuk adat, berjumpa dengan Datuk Undang pada ketika itu, berjumpa dengan datuk-datuk lembaga, semuanya dicatatkan cara teratur. Jadi itulah bermulanya institusi undang itu, sehinggalah tahun 2020 pada hari ini. Jadi ini memaparkan bahawa sebelum kedatangan British, kita dah ada sistem dah. Orang Melayu dah ada dia punya sistem. Apa sistem dia? Sistem perundangan dia, sistem kehidupan dia, sistem
bermasyarakat dia telah wujud awal ya. Sebab tu Datuk Undang tu dia sebagai pemerintah dan lebih terperanjat lagi, lebih hairan lagi, mengejutkan lagi adalah seorang wanita. Nenek saya Datuk Undang pertama di kalangan wanita. Yang kedua wanita, yang ketiga juga wanita. Yang keempat itu barulah diserahkan kepada lelaki sebagai Datuk Undang ya. Jadi di sini telah menggambarkan orang Negeri Sembilan awal-awal sudah mengiktiraf wanita itu sebagai diberikan hak sebagai pemimpin dalam masyarakat di Negeri Sembilan itu sendiri. Berbanding dengan apa yang dilaungkan oleh negara barat, contohnya di Amerika, di Britain, mereka menjerit hari ini kata human right, hak wanita. Sedangkan di Negeri Sembilan kita dah lama dah dah beratus-ratus tahun kita memperjuangkan hak wanita itu sendiri ya. Jadi dari sudut sejarah undang luar itu, walaupun telah berjalan begitu lama, tetapi institusi itu nampak relevan sepanjang zaman. Dia mengikut perkembangan zaman. Dia tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dia mengikut perkembangan zaman. Dia sesuai sepanjang zaman. Itulah kepada generasi-generasi muda, janganlah menganggap bahawa adat itu mengongkong kehidupan masyarakat moden hari ini. Yang sebenarnya malah adat itu merupakan satu peraturan yang boleh mengokohkan jati diri seseorang anak bangsa itu sendiri ya. Contohnya kita lihat di Jepun. Masyarakat Jepun hari ini masih lagi memakai pakaian tradisional, masih lagi mengamalkan bahasa Jepun, walaupun di persidangan PBB peringkat antarabangsa dia tak akan bercakap bahasa Inggeris. Dia masih lagi menggunakan bahasa Jepun, hanya ditranslatekan kepada bahasa Inggeris selepas itunya. Itulah sejarah Luak Johor yang dapat saya paparkan kepada masyarakat pada hari ini. Jadi kalau kita tengok dari segi adat ni, sebenarnya adat juga mencerminkan juga membawa kesan kepada peradaban. Yes. Adab kan, sebab kata ulama pun kata kadang-kadang ilmu tinggi tapi kalau tak ada adab pun tak ada guna. Yes, jadi adat ni bukan hanya dikatakan kalau orang muda di luar sana menganggap generasi hari ni kata tak relevan, sedangkan adat inilah yang mensistemkan masyarakat kita. Betul. Macam kita nak pergi rumah orang, kalau main longgah, main masuk kan, bagi salam dulu. Itu pun ada generasi hari ni tak tahu. Betul. Nampak depan orang tua dulu kita ajar supaya membongkok sikit. Dari segi adat tu semua benda ni ada. Jadi antaranya adalah kita lihat bagaimana sistem undang luar Johor ini juga sebenarnya selain daripada sistemkan masyarakat, tapi juga dapat memperkasakan adab kehidupan kita seharian.